Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa Melayu penulisan tahun 4, insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada aspek menulis. Tajuknya ialah makanan selamat. Okey. Dalam unit 7 muka surat 59. Okey. Jadi hari ini Ustazah akan terangkan cara untuk membina ayat untuk menghasilkan karangan. Okey, semua ni yang Ustazah tulis nanti antum tak perlu salin. Okey, hanya dengar penerangan daripada Ustazah. Nanti Ustazah akan beri lembaran ataupun beri kerja rumah yang lain. Okey, ini hanya sebagai penerangan sahaja. Okey. Jadi kita akan cuba untuk membina ayat berdasarkan draft yang telah diberikan. Draft ni contohnya macam ni dia bagi satu kotak warna hijau ni, keselamatan makanan perlu diutamakan untuk pendahuluan. Jadi apa yang dimasukkan dengan draft adalah ayat yang belum lengkap sepenuhnya. Okay, kalau tengok bagi, kalau isi satu dia hanya bagi basuh tangan. Jadi kita perlu buat ayat yang lengkap. Jadi kita akan tengok macam mana kita nak membina ayat. Okay. Kalau tengok kepada pendahuluan, contoh yang telah diberikan. Okay, untuk draft yang pertama dia bagi keselamatan makanan perlu diutamakan. Jadi ayat ni, frasa ini, draft ini belum lengkap sepenuhnya. Jadi kita perlu tambah untuk menjadikan lengkap. Okay, tengok. Keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Jadi ini dia buat sebagai satu ayat. Okay. Yang kedua pula, pelbagai cara harus dilakukan. Jadi dia buat ayat terdapat pelbagai cara yang harus dilakukan. Jadi sama juga nanti kita akan buat untuk setiap satu. Okey. Tapi Ustazah akan cuba untuk buat melalui isi 1, isi 2, isi 3 dan isi 4 saja. Untuk penutup kita akan buat sama-sama je, tak perlu Ustazah untuk tulis lagi. Okey. Kita tengok kepada isi yang pertama. Okey. Okay. Isi yang pertama, kalau kita tengok pada gambar ni, dia bagi gambar tengah cuci peralatan dapur. Okay. Cuma basuh tangan kita nampak dalam ni, tapi dia bagi untuk cuci peralatan dapur. Jadi kita tengok untuk draft basuh tangan. Jadi macam mana kita nak bina ayat untuk draft basuh tangan? Kita akan letak subjeknya dulu di hadapan. Subjek ni sama ada kata nama boleh kan, kata nama boleh, ataupun kata ganti nama. Dekat sini kita gunakan kata ganti nama kita. Kita. Okay. Kita perlu membasuh, ambil balik draft yang diberikan. Ni basuh ni kita panggil sebagai kata kerja. Jadi kat sini subjek, ataupun kita gunakan kat sini kata ganti nama. Kita masukkan kata kerja yang telah diberikan tambah imbuhan. Okay. Kita perlu membasuh tangan. Okay. Kalau buat yang berdekat ni, penerangan dia kurang sikit. Okay. Jadi kita tambah penerangan di bahagian akhir, sebelum dan selepas makan. Okay, Ustazah ulang. Kita perlu buat ayat yang lengkap, letakkan subjek dan kata kerja yang telah diberikan. Okay. Kita perlu membasuh. Ialah kata imbuhan. Imbuhan kepada kata kerja. Jadi kita perlu membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Okay. Bila kita sebut tentang konteks makanan yang selamat, jadi kita perlu basuh tangan lah sebelum dan selepas makan. Betul tak? Okay. Yang kedua pula, cuci peralatan dapur. Jadi kita boleh tengok pada gambar ni lah. Gambar dia tengah cuci peralatan dapur. Jadi kita boleh buat ayat sama juga. Kita buat kena letakkan subjek ataupun kat sini kata ganti nama. Kita juga perlu mencuci, ambil balik yang ni, mencuci tambah imbuhan, mencuci peralatan dapur. Ikut apa yang dia bagi kat atas tu, selepas digunakan. Jadi ayat ni telah jadi satu ayat yang lengkap. Dia ada subjek, dia ada kata kerja sekali dengan imbuhan dia, dan dia ada penerangan sikit di belakang. Okay. Jadi selesai untuk isi yang pertama. Okay. Kita tengok pula isi yang kedua. Okay. Dia hanya bagi asingkan makanan dengan gunakan bekas yang sesuai. Okay. Kita tengok kepada gambar. Dia asingkan makanan. Dekat ni
mungkin ada kacang pis kat sini. Okay. Mungkin kat sini ada jagung, brokoli ke apa, sayur-sayur ni dia asingkan. Sebab apa kena asingkan? Okay. Kalau kita tengok pada makanan, konteks makanan selamat, kita perlu asingkan supaya makanan ataupun sayur yang kita simpan tu tak mudah rosak. Okay. Jadi tengok pada isi yang kedua, asingkan makanan. Jadi ustazah gunakan kaedah yang sama juga. Kita mestilah mengasingkan makanan, ambil balik mengasingkan makanan mengikut jenis makanan. Ikut pada jenis dia. Kita tengok gambar tu kan, ikut pada jenis dia. Ada sayur, kat sini ada tomato, kacang pis dan sebagainya. Ikut pada jenis makanan tu. Yang kedua pula, kita tengok dia gunakan bekas kan. Ni ada gambar bekas kan. Gunakan bekas yang sesuai. Dia hanya bagi itu saja. Jadi kita belum buat ayat sendiri. Kita boleh menggunakan, ambil balik, bekas yang sesuai untuk menyimpan makanan. Jadi ustazah tambah bahagian kat sini. Ustazah tambah kata hubung untuk menyimpan makanan. Okey, supaya ayat ni ayat yang cantik dah dan lengkap. Okey. Jadi selesai untuk itu, kita masuk kepada isi yang ketiga. Isi yang ketiga, kita tengok tengah goreng. Kita goreng ataupun tengah masak ayam mungkin, nampak macam daging juga. Okey, tak apa. Jadi dia bagi masak dengan sempurna tu draft yang pertama. Yang kedua, membunuh bakteria. Okey, jadi tengok kepada yang pertama dulu. Isi ketiga, masak dengan sempurna. Jadi kita kena ambil balik, kita mestilah memasak makanan dengan sempurna. Titik. Okey, ringkas saja. Okey. Tengok pula apa yang dia bagi, draft yang kedua, membunuh bakteria. Kita ambil balik, apabila kita memasak dengan sempurna, kita dapat membunuh bakteria yang terdapat dalam makanan tersebut. Jadi, bila kita masak dengan sempurna, maksudnya dengan elok lah. Kalau kita goreng ayam, kita goreng tak ada yang tak masak. Duduk masak, tak ada darah dan sebagainya. Dia akan menghindari daripada kuman ataupun bakteria. Jadi makanan yang kita makan tu selamat. Jadi ustazah buat, apabila kita memasak dengan sempurna, kita dapat membunuh bakteria yang terdapat dalam makanan tersebut. Okey. Selesai untuk isi yang ketiga. Okey. Tengok pada isi yang keempat. Dia bagi jangan makan makanan tamat tarikh luput ataupun tamat tempoh lah. Dan yang kedua, dia bagi keracunan makanan. Kalau kita tengok pada gambar dia ada tarikh luput ataupun kita beli air kotak ke apa-apa jual makanan, mesti dia akan bagi label tarikh luput dia kat situ. Maksudnya kat bahagian atas lah. Jadi kita boleh nampak bila makanan ni akan rosak. Jadi kalau makanan beberapa hari selepas tarikh luput tu, kalau kita tak boleh makan lah, tak elok untuk kita makan. Sebab kita khawatiri boleh menyebabkan keracunan makanan. Dia bagi dah keracunan makanan. Jadi kita buat isi yang keempat. Kita janganlah makan makanan yang telah tamat tarikh luput. Ni ayat yang pertama untuk draft yang pertama. Okay. Kita ambil balik je. Kita janganlah makan makanan, usah tambah sikit, yang telah tamat tarikh luput. Okay. Yang kedua pula, dia bagi keracunan makanan. Jadi macam mana kita nak buat ayat berdasarkan draft yang diberikan? Okay, kita ambil balik. Makanan yang telah tamat tarikh luput boleh mengakibatkan keracunan makanan. Jadi cuba untuk kaitkan draft yang pertama dengan draft yang kedua. Okay, supaya antum nampak perkaitan tu. Okay, perkaitan isi. Okay, jadi ini antara contoh untuk antum membina ayat berdasarkan draft dia yang diberikan. Untuk penutup pun sama juga. Okay, antum boleh buat untuk yang pertama. Kita perlu mematuhi keselamatan makanan. Titik. Okay. Keselamatan makanan perlulah menjadi amalan dalam kehidupan kita. Dah habis, selesai. Okey, jadi kalau kita nak menggabungkan semua ayat-ayat ni untuk menghasilkan karangan, maka kita kena tambah dari segi
penghubung ayat. Contohnya salah satu cara untuk memastikan makanan selamat, kita kena ambil balik yang isi yang pertama tadi tu, membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Tapi tu kita akan tambah-tambah dari segi penyambung ayat dan sebagainya. Jadi bila untuk hasilkan karangan, kita akan cuba gabungkan setiap ayat yang telah kita bina, dan tambah lagi contoh yang sesuai, berdasarkan konteks. Jadi itu antara contoh yang Ustazah nak sebut dan Ustazah nak terangkan kepada antum semua, cara untuk membina ayat berdasarkan draft yang telah diberikan. Tak susah mana, insya-Allah. Antum dah biasa buat dalam kelas, cuma Ustazah nak kita praktis semula untuk menulis ayat. Jadi ini tak perlu salin, nanti Ustazah akan bagi kerja yang khusus berdasarkan aspek menulis, insya-Allah. Terima kasih kepada semua, insya-Allah. Kita akan jumpa nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.